dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas PPR Cikgu Aisyah Omar. Okey, jangan lupa nanti tekan butang like dan juga butang subscribe. Okey, jom kita belajar hari ni. Okey, let's go. Okey, boleh nampak ya slide saya? Raja, boleh nampak slide saya? Boleh. Okey, boleh suara saya pun boleh dengar Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat datang. Okey, terima kasih masuk kelas kita pada hari ini. Okey. So hari ini kita nak belajar bab 6 iaitu peningkatan tamadun Rom dan juga tamadun Yunani. Okey, so apa yang awak akan belajar dalam topik bab 6 ini adalah awak akan tahu apa itu tamadun Yunani. Kemudian yang kedua, awak akan tahu peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Okey, yang ketiga, awak akan tahu tentang tamadun Rom. Dan yang keempat adalah peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okay, so hari ini cikgu tak akan habiskanlah standard kandungan ini. Kita hanya akan belajar dua standard saja, iaitu 1 dan 2, iaitu tamadun Yunani dan juga peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Okey, yang seterusnya, okey, kalau awak lihat dalam buku teks awak, okey, tamadun Yunani ni dikatakan apa? Dia berkembang di semenanjung Greece dan di pulau-pulau sekitar yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Okey, kalau awak tengok buku teks awak tu, okey, ada peta 6.1 kedudukan negara kota dalam tamadun Yunani. Okey, kalau awak lihat dia terletak dekat Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Okey. Okey, dekat dalam tamadun Yunani, di tempat dia ni cuacanya adalah sederhana. Okey, bila cuaca dia sederhana, dia menyebabkan orang Yunani ni gemar membuat aktiviti luar seperti perdebatan dan juga sukan lah. Okey. Dan kedudukan tamadun Yunani ni, dia berhampiran dengan laut yang menyebabkan orang Yunani ni terkenal sebagai pelayar yang handal. Okay, sebab dia berdekatan dengan laut, so mereka rajin belayar dan terkenal sebagai pelayar yang handal. Okay, kalau kita lihat penempatan manusia dekat tamadun Yunani ni, dia wujud sekitar 1000 hingga 800 sebelum Masihi. Okay, dan dia membentuk negara kota ataupun polis. Bermaksud bila dah ramai manusia duduk di tempatan tersebut, maka dia membentuk sebuah negara kota. Okay, ataupun dalam tamadun Yunani, kita panggil dia sebagai polis. Okay. Okey, yang seterusnya, okey, ini adalah ciri-ciri polis ataupun negara kota. Polis ni awak jangan ingat yang dekat Malaysia polis tu bukan. Polis ni dalam tamadun Yunani bermaksud dia adalah negara kota. Okey, antara negara kota yang sangat terkenal dalam tamadun Yunani adalah kita ada Athens, kita ada Sparta dan kita ada Corinth. Okey, ini adalah 3 negara kota yang sangat terkenal dalam tamadun Yunani, iaitu Athens, Sparta dan juga Corinth lah. Okey. Polis ni, sebenarnya polis ni apa? Okey, sebenarnya negara kota ni apa? Itu yang awak kena faham, okey? Sebenarnya polis atau negara kota ni apa? Okey, negara kota ni dia adalah merupakan, okey, yang kat tepi ni, dia merupakan gabungan bandar utama, bandar kecil dan juga kampung. So bandar-bandar utama ni, bandar-bandar kecil ni dan kampung ni, bila dia bergabung, dia menjadi negara kota. Okey, saya bagi contoh. Okey, kalau kita dekat Johor Bahru, bandar utama kita Johor Bahru. Lepas tu kita ada bandar-bandar kecil. Bandar-bandar kecil kita kat mana? Contoh kita ada Pasir Gudang, Kempas, bandar-bandar lagi Kempas, Kudai kan. Itu bandar kecil. Lepas tu kita ada kampung. Kampung-kampung dekat dalam Johor Bahru ni ada kampung apa? Kampung Pasir Putih, Kampung Kongkong kan. Jadi gabungan semua tersebut, bandar utama, bandar kecil dan kampung ni, dia membentuk negara kota. Okay, so itu yang pertama lah. Okay, ibu kota pula merupakan pusat tumpuan masyarakat. Okay, jadi ibu kota dia adalah tempat pusat tumpuan masyarakat. So dekat ibu kota tu ada macam-macam lah. Okay, ada macam-macam dekat ibu kota tu. Nanti awak akan tengok ada apa. Okay, lepas tu dia memiliki jumlah penduduk yang ramai dan wilayahnya juga sangat luas lah.
Okey, penduduk dia ramai dan wilayah dia merupakan tersangatlah luas. Okey. Lepas tu dia dianggap sebagai tanah suci kurniaan dewa dan setiap warga negara bertanggungjawab mempertahankan negara ni. Okey, so polis ataupun negara kota yang terkenal ni adalah dianggap sebagai sebuah tempat tanah suci. Kurniaan dewa. Okey, yang dianugerahkan oleh Tuhan ataupun dewa kepada mereka. Jadi setiap warga negara kota ni, tak kira lah warga negara kota Athens ke, Sparta ke, Kori ni, okey, dia perlu bertanggungjawab untuk mempertahankan dia punya negara. Okey, sekejap saya cek siapa yang baru masuk tu. Okey, Hazika, terima kasih sebab baru masuk. Okey, kita sambung balik semula. Okey, kita tengok dekat tengah-tengah polis ataupun dekat tengah-tengah kota. Okey, saya bagi kota lah yang senang. Okey, dekat tengah-tengah polis ataupun dekat tengah-tengah kota. Okey, terdapat Akropolis. Akropolis ni apa? Akropolis ni adalah kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan juga keagamaan. Itu dipanggil sebagai Akropolis lah. Okey, Akropolis ni apa? Kawasan yang paling tinggi, okey, yang menempatkan bangunan kerajaan dan juga keagamaan. Okey, dia juga merupakan pusat komuniti. Okey, Akropolis ni juga merupakan pusat komuniti. Dan Akropolis ni dia dilindungi oleh kubu dan merupakan lokasi yang paling strategik dari segi keselamatan, pentadbiran dan juga komunikasi. So Akropolis ni sangat penting dekat sekeliling dia ni ada kubu. Okey, ada kubu, lepas tu lokasi dia yang paling strategik dari segi keselamatan. Maksud dia yang paling selamat, okey, sebab dia berada di kawasan yang tertinggi, paling tinggi dalam negara kota tu, dekat situ lah ada Akropolis. Okey, lepas tu strategi dari segi pentadbiran dan juga komunikasi. Kenapa orang zaman dulu kan suka bina kerajaan atas-atas dekat atas bukit, atas gunung? Kenapa kan? Okey, sebab mereka dapat lihat musuh daripada jauh. Okey, daripada atas bukit ataupun atas gunung tu mereka dapat lihat musuh daripada jauh. So kalau musuh nak datang menyerang, okey, musuh perlu panjat bukit atau gunung tu dulu. So bila mereka dah panjat bukit atau gunung tersebut, tenaga mereka pun dah semakin berkurang kan, sebab kena panjat bukit atau gunung kan. Lagi satu, mudahlah untuk kita lihat musuh daripada atas. So kita boleh nampak, okey. Dan dekat Akropolis ni, dia ada kemudahan-kemudahan. Contoh, dia ada bangunan kerajaan, lepas tu dia ada rumah ibadat, okey, lepas tu dia ada istana dan dia ada juga ruang untuk golongan bangsawan. Okey. So penduduk ni tinggal dekat mana? Penduduk ni dia tinggal di sekitar Akropolis dan terlibat dalam urusan negara kota. Okey. Penduduk duduk dekat sekitar Akropolis lah. Okey. Yang dekat dalam Akropolis ni cuma ada bangunan kerajaan, rumah ibadat, istana dan ruang untuk golongan bangsawan lah. Jadi penduduk duduk dekat di sekeliling Akropolis. Okey, maksudnya dekat atas bukit tu semua untuk orang bangsawan kan. Okey, dekat bahagian bawah tu adalah untuk penduduk. Dan penduduk yang berdekatan dengan Akropolis ni biasanya mereka terlibat dalam urusan negara. Okey, so dekat negara kota ni juga ada satu kawasan lapang tau, okey, yang dipanggil sebagai Agora. Okey, Agora ni apa? Agora ni adalah tempat pertemuan ataupun pusat ekonomi bagi sebuah negara. Okey, dia juga merupakan pasar awam. Okey, untuk pengetahuan awak, Agora ni juga merupakan tempat pasar awam lah, tempat orang berniaga kan. Pasar awam. Jadi tempat dia tu memang lapang. Okey, tempat ni lapang dekat dalam polis. Okey, saya ulang balik semula takut awak keliru. Okey, polis ni adalah negara kota. Okey, saya ulang balik semula. Polis ni adalah negara kota. Sebuah negara kota. Okey, so antara negara kota yang terkenal dalam polis ataupun dalam tamadun Yunani adalah kita ada Athens, kita ada Sparta dan kita ada Kori. Okey, ni antara negara kota yang terkenal lagi, antara polis yang terkenal. Okey, polis ni maksudnya negara kota. Okey, dekat dalam negara kota tu,
Okey, dekat dalam negara kota tu, dekat tengah-tengah tu, dia ada Akropolis. Okey, Akropolis tu apa? Akropolis tu adalah kawasan yang paling tinggi. So dekat dalam negara kota tu, kawasan yang paling tinggi dalam negara kota tu adalah Akropolis. Dia menempatkan apa? Dia menempatkan bangunan kerajaan dan juga keagamaan. Dan juga ada ruang untuk golongan bangsawan, ada rumah ibadat dan juga ada istana lah. Okey, so penduduk tinggal di mana? Penduduk adalah tinggal di sekeliling Akropolis. Okey, di sekeliling Akropolis. Bukan dekat Akropolis tapi di sekeliling Akropolis. Dan dekat dalam negara kota itu sendiri ada satu kawasan lapang yang dipanggil sebagai Agora. Okey, Agora ni apa? Agora ni adalah tempat pertemuan atau pusat ekonomi bagi sebuah negara. Dan dekat Agora ni juga dia ada pasar. Pasar untuk orang berniaga, untuk penduduk-penduduk berniaga. Dipanggil sebagai pasar awam. Okey, awak boleh lihat dekat dalam buku teks awak tu tapak peninggalan Agora. Okey. Okey, dekat luar Akropolis, dekat luar Akropolis ada apa? Ada kampung. Okey, dekat luar Akropolis juga ada kampung. Okey. So, penduduk yang dekat kampung ni dia menjalankan aktiviti apa? Sebab pasar ada dekat Agora. Okey, pasar ada dekat Agora. Okey, dia menjalankan aktiviti apa? Dia menjalankan aktiviti pertanian dan juga peternakan. So, bila mereka bertani, mereka ada lebihan pertanian, mereka akan bawa pada Agora, mereka akan berniaga lah. Sama juga dengan peternakan, bila mereka menternak binatang dan sebagainya, ada lebihan, maka mereka akan bawa ke Agora untuk diniagakan. Okey? Okey, negara-negara kota ni dalam tamadun Yunani ni, contoh seperti Athens, Sparta dan juga Korin ni, dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Okey, dia ada ciri-ciri dia sendiri. Lepas tu dia ada jumlah penduduk yang banyak dan negara kota mereka sebenarnya sangat luas. Okey, negara kota mereka sangatlah luas. Okey. So kita lihat yang seterusnya. Okey, kita lihat apa peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Okey, sebelum saya pergi pada peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Yunani, okey, saya cerita sikit pasal negara kota ni. Okey, contoh negara kota Athens, jumlah penduduk dia ada lebih kurang 40,000 orang. Okey, itu Athens lah. Dekat Athens ni ada lebih kurang 40,000 orang. Okey, lepas tu dia punya keluasan wilayah dia ada lebih kurang 2,650 km persegi. Itu untuk Athens. Okey, Athens adalah negara kota yang paling ramai penduduk, ada 40,000 orang. Okey, Sparta pula. Sparta dia punya jumlah penduduk lebih kurang 16,000 orang saja. Okey, dia tak sebanyak Athens. Okey, Athens yang paling besar lah. Okey. Lepas tu dia punya keluasan dia pun lebih kecil daripada Athens, iaitu lebih kurang 8,400 km persegi saja. Okey, Korin pun lebih kecil daripada Sparta. Penduduk dia cuma ada lebih kurang 10,000 orang sahaja dan dia punya keluasan kota dia cuma 880 km persegi. So kalau awak tengok susunan polis yang terkenal ni, Athens ni adalah yang merupakan yang paling luas, yang paling ramai penduduk. Okey, ada 40,000 orang. Lepas tu diikuti oleh Sparta, ada 16,000 orang. Lepas tu diikuti oleh Korin. Okey, Korin ada 10,000 orang saja. Dari segi keluasan pun samalah, Athens yang paling luas, Korin ni yang paling kecil. Okey. Okey, penduduk dalam negara kota ni mereka ada hubungan sangat rapat antara satu sama lain. Mereka sangat kenal. Okey. Dan bila mereka ada hubungan sangat rapat ni, mereka ada satu sifat yang sangat berani lah untuk mempertahankan negara kota mereka sendiri daripada ancaman musuh. Okey. Okey, dekat dalam negara kota tamadun Yunani ni, ini antara polis yang terkenal tau. Sebenarnya ada lagi negara kota yang lain. Okey, negara kota dan tamadun Yunani yang paling kecil untuk pengetahuan awak, yang paling kecil sekali adalah dipanggil sebagai namanya adalah Aegina. Okey, Aegina ni dia punya penduduk dia lebih kurang dalam 2,000 hingga 2,500 orang saja. Untuk pengetahuan awak boleh disoal dalam peperiksaan kan. Okey, dia akan tanya dalam tamadun Yunani, negara kota apa yang paling kecil? Okey, kalau tu jawapan dia adalah Aegina.
Egina ni dia punya penduduk dia lebih kurang dalam 2,000 hingga 2,500 saja. Yang 3 yang saya sebut ni yang paling terkenal. Okey, dia ada lagi negara-negara kota yang lain. Yang 3 ni yang paling terkenal. Okey, yang paling kecil adalah namanya Egina lah. Okey, Egina ni ada lebih kurang 2,000 hingga 2,500 orang saja. Okey. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, dekat yang saya dah explain ni, awak boleh buat satu peta pemikiran. Okey. Ciri-ciri negara kota dalam Tamadun Yunani. Okey, so apa ciri-ciri negara kota dalam Tamadun Yunani? Okey, yang pertama, negara kota Tamadun Yunani dia merupakan ibu kota. Lepas tu dia ada penduduk yang ramai. Okey, lepas tu dia ada wilayah yang luas. Lepas tu dia ada sistem pemerintah yang sistematik. Penduduk dia hidup sangat bersatu padu sebab mereka nak mempertahankan negara kota mereka. Okey, dan mereka anggap juga tanah mereka ni adalah sebagai tanah suci kurniaan dewa. Negara kota mereka ni merupakan tanah suci kurniaan dewa. Okey, dan penduduk ni memiliki semangat kekitaan. Okey, untuk mempertahankan negara kota, kekitaan ni semangat perpaduan yang sangat erat lah. Okey, dan negara kota ni juga, dan Tamadun Yunani juga merupakan tumpuan dalam masyarakat. Okey, so kita tengok 6.2, peningkatan pemerintahan dan pentadbiran dalam Tamadun Yunani. Okey, dari segi pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani, okey, kebanyakan di negara kota ataupun kebanyakan polis. Okey, negara kota tu polis bukannya polis yang pergi tangkap orang tu bukan okey. Negara kota ni maksudnya polis. Okey. Kebanyakan sistem pemerintahan yang diamalkan di negara kota, mereka mengamalkan monarki. Okey, monarki ni yang pertama apa? Monarki iaitu sistem beraja berasaskan keturunan. Okey, di mana raja ni dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Okey, yang terdiri daripada golongan bijak pandai. So dekat dalam Tamadun Yunani ni sebenarnya ada 5. Okey, dalam Tamadun Yunani ni sebenarnya dia ada 5 jenis pemerintahan yang diamalkan. Yang pertama adalah monarki, yang kedua kalau tengok situ adalah oligarki, yang ketiga adalah aristokrasi, yang keempat tyranny, dan yang terakhir sekali adalah demokrasi. So ada 5 sistem pemerintahan sebenarnya yang diamalkan dalam Tamadun Yunani. Okey, dan untuk pengetahuan awak sebenarnya, sistem pemerintahan demokrasi di Athens okey, Athens ni tadi adalah salah satu sebuah negara kota negara kota yang ada dekat dalam Tamadun Yunani. Okay, dia merupakan pengasas dalam sistem pemerintahan demokrasi. Okey, so sekarang kita lihat satu persatu jenis-jenis pemerintahan ni. Okey, jenis pemerintahan yang pertama tadi adalah monarki. Monarki ni apa? Monarki ni adalah sistem pemerintahan beraja yang berasaskan keturunan. Okey, dan raja ni dibantu oleh golongan bangsawan lah. Okey, yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Okey, yang kedua adalah oligarki. Oligarki ni apa pula? Oligarki ni adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Okey, nama pemerintah dia dipanggil sebagai konsul. Okey, nama pemerintahan dia dipanggil sebagai konsul. Okey. Konsul ni dalam pemerintahan oligarki, mereka merupakan antara orang yang berkuasa lah. Konsul, okey. Okay, lepas tu aristokrasi. Aristokrasi ni pula ada sistem pemerintah yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Okey, bangsawan yang kaya raya lah. Okey, dia mereka adalah dalam pemerintahan aristokrasi. Lepas tu Tamadun Yunani ni bertukar kepada tyranny. Tyranny ni apa? Tyranny adalah sistem pemerintah yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan juga menindas rakyat. Okey, biasanya pemerintahan dalam tyranny ni adalah bersifat diktator. Okey, bersifat diktator dan sangat kejam lah. Okey, akhir sekali adalah demokrasi. Okey, demokrasi ni apa? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Okey, contoh negara kita mengamalkan sistem demokrasi dan juga raja berperlembagaan. Okey, sistem di negara kita mengamalkan 2 sistem, okey, iaitu gabungan antara demokrasi, parlimen dan juga raja berperlembagaan. Okay, demokrasi ni apa? Contoh kalau bila ada pilihan raya, kita diberikan hak untuk mengundi kan. Siapa yang akan mewakili rakyat.
Okey, so kita diberikan hak untuk mengundi bila kita dah cukup umur 21 tahun, kita diberikan hak untuk mengundi. Okey, raja perlembagaan pula ni apa? Kalau di Malaysia, yang paling atas sekali adalah kita ada yang di-Pertuan Agong. Okey, yang memerintah negara. Okey. So ini adalah kalau awak lihat perkembangan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam zaman Yunani lah. Okey, dia bermula dengan monarki, lepas tu oligarki, aristokrasi, lepas tu dia pindah pada tyranny dan akhir sekali adalah demokrasi. Okey. Okey, sekarang kita lihat secara detail. Tadi secara keseluruhan. Okey, sekarang ni kita lihat secara detail. Kita lihat kepada setiap negara kota. Okey, pertama sekali kita lihat Athens dulu. Athens ni antara negara kota kan. Tadi kita ada Athens yang paling besar, ada 40,000 orang. Lepas tu kita ada Sparta yang penduduknya ada 16,000 orang. Lepas tu kita ada Korinth kan. Korinth ni penduduk dalam lebih kurang 10,000 orang sahaja. So, sekarang kita lihat perkembangan sistem demokrasi di Athens. Okey. Okay, kenapa dekat Athens ni berlaku perubahan sistem? Okay, yang pertama sekali sebab dia nak memantapkan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran yang sedia ada. Okay, yang kedua dia nak memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha untuk memajukan aspek pemerintahan negara. Okay, sebenarnya untuk tingkatan 1 ni awak belajar surface saja, awak belajar sedikit saja. Okay, awak akan belajar detail nanti pada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 lah. Okay, awak akan belajar lebih detail tentang Athens ni dekat dalam tingkatan 4 atau tingkatan 5. Untuk tingkatan 1 ni sebenarnya awak belajar surface dia sahaja. Okay, untuk pengetahuan awak sebenarnya Athens ni dia merupakan pengasas kepada sistem pemerintahan demokrasi di dunia. Bermaksudnya dekat dunia ni siapa dia punya pengasas sistem pemerintahan demokrasi, dia adalah Athens. Dia dulu yang awal-awal yang memperkenalkan sistem demokrasi di dunia. Okey, sampailah sistem demokrasi pada di Athens ni diwarisi oleh negara-negara moden sampailah hari ini. So kita mewarisi sistem demokrasi ni daripada mana? Daripada Athens. Okey. Okey, sistem demokrasi dekat Athens ni siapa yang asaskan dia? Okey, yang asaskan dia adalah Solun. Nama dia Solun. Okey, nama dia Solun pada tahun 594 sebelum Masihi. Dan sebenarnya sebelum ada sistem demokrasi dekat Athens ni, ada sistem-sistem lain sebelum ni. Okey, contohnya tadi awak ada belajar monarki, oligarki, aristokrasi dan tyranny. Okey, mereka berkembang daripada monarki, pergi oligarki itu semua sampai dari yang terakhir sekali adalah yang paling bagus dan paling baik adalah demokrasi. Okey. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini yang saya terangkan tadi lah. Okey, siapa yang asaskan dia? Yang asaskan dia adalah Solun. Okey, pada tahun 594 sebelum Masihi. Sistem demokrasi ni diasaskan oleh Solun. Okey, dia merupakan demokrasi langsung, iaitu setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan dasar peraturan di Athens, termasuklah soal politik, ekonomi dan sosial. Okey, bermaksud semua warga negara Athens berperanan untuk menentukan dasar dan peraturan negara. Mereka boleh bagi pendapat, mereka boleh berdebat, okey, untuk menentukan dasar dan peraturan negara. Contoh kalau dekat Malaysia, kita mewakilkan wakil rakyat kita lah. Okay, rakyat kita bagi setiap parlimen, kemudian mereka lah yang akan berdebat ataupun menentukan dasar dekat kabinet dan sebagainya lah di parlimen. Tapi dekat Athens, okey, seluruh warga negara terlibat dalam proses pengundian dan pemilihan individu dalam jabatan pentadbiran. Okey, seluruh negara, seluruh warga negara. Okey, mereka terlibat dalam proses pengundian. Okey, dalam proses pengundian untuk pilih siapa yang akan terlibat dalam pentadbiran. Semua berhak untuk mengundi. Okey. Dan kalau kita lihat semasa zaman pemerintahan
Pericles, itu pada tahun 495 hingga 429 sebelum Masihi. Penekanan ini diberi kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Bermaksud kalau sebelum ni penekanan ni pada kuasa rakyat ni, rakyat menentukan sendiri siapa yang mereka nak pilih. Lepas tu boleh menentukan dasar dan peraturan dekat Athens lah, bagi memantapkan sistem demokrasi. Rakyat ada kuasa. Tapi walau bagaimanapun, sistem demokrasi dekat Athens ni tak bertahan lama. Sebab dia menjadi lemah semasa pemerintahan Raja Philip yang menguasai Athens pada tahun 338 sebelum Masihi. Jadi sistem demokrasi di Athens ni mula jatuh semasa pemerintahan Raja Philip. Apa beza sistem demokrasi dekat Athens dengan dekat Malaysia? Soalan ni boleh tanya. Macam tadi saya bagi tahu awak, demokrasi dekat Athens ni rakyat terlibat secara langsung. Dia boleh bagi pendapat, dia boleh berdebat untuk menentukan dasar dan peraturan. Tapi apa beza dengan Malaysia? Soalan ni boleh ditanya. Apa beza sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia? Boleh keluar soalan esei. So, apa bezanya demokrasi di Malaysia? Demokrasi dekat Malaysia adalah kita buat pilihan raya. Kita buat pilihan raya. Daripada pilihan raya tersebut, kita pilih wakil kita. Siapa yang akan mewakili kita? Kita akan pilih wakil-wakil rakyat. So, wakil-wakil rakyat inilah yang akan duduk di parlimen, berdebat dan mengutarakan pendapat untuk menentukan dasar dan juga peraturan. Tapi dekat Athens, rakyat sendiri sejibat secara langsung. Tapi kita dekat Malaysia, kita pilih wakil rakyat. Wakil kita, itu bezanya. Dekat Athens, rakyat sendiri yang terlibat. Tapi dekat Malaysia, kita pilih wakil rakyat kita melalui pilihan raya. Sekarang kita lihat ciri-ciri sistem demokrasi dekat Athens. Dia terdiri daripada Dewan Perhimpunan. Dekat dalam Dewan Perhimpunan ni ada 3 bahagian. Yang pertama kita ada majlis, yang kedua kita ada magistrate, dan yang ketiga kita ada juri. Kita ada majlis, kita ada magistrate, dan juga yang ketiga kita ada juri. Sekejap saya nak check. Diorang tanya cikgu dah boleh masuk ke? Dah boleh masuk dah. Setakat ni ada nak tanya tak? Ataupun tak faham? Cikgu saya tak faham dah. Polis tu apa kan? Tak ada je cikgu. So boleh jelas cikgu? Polis tu apa? Negara kota. Pandai. Negara kota yang terkenal dalam tamadun Yunani ada berapa? 3. Athens, Sparta dan Korinth. Good. Negara kota yang paling kecil sekali dekat dalam tamadun Yunani, apa nama dia? Korinth. Agina. Pandai. Agina Yang paling kecil sekali namanya adalah Agina. Dia tak ada dalam list yang 3 tu sebab yang 3 tu antara yang paling besar lah. Negara kota Athens, jumlah penduduk dia ada berapa orang? Lebih kurang 40,000. Good. Ada lebih kurang 40,000 orang. Siapa yang jawab tu sebab saya tak boleh nampak? Owen. Owen Tahniah Owen sebab awak lulus peperiksaan pertengahan tahun markah awak pun agak tinggi. Sebab kebanyakan pelajar satu kreatif tak lulus sejarah jangan main-main. Kalau tak lulus bermaksud gagal semua subjek, tak dapat sijil SPM. Sebab sejarah dengan bahasa Melayu adalah subjek wajib lulus. Hanya beberapa orang sahaja yang lulus untuk sejarah. Nanti kejap lagi dan petang sikit saya masukkan markah peperiksaan pertengahan tahun dekat Telegram. So nanti awak boleh cek markah pertengahan tahun dekat Telegram
Okey, kita sambung balik semula. Okey, ciri demokrasi dekat Athens ni, yang pertama kita ada Dewan Perhimpunan. Okey, Dewan Perhimpunan ni terbagi pula pada 3. Ada majlis, ada magistrate dengan ada juri. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, Dewan Perhimpunan ni fungsi dia apa? Okey, yang pertama, fungsi Dewan Perhimpunan ni adalah dia melantik majlis. Okey, yang kedua, dia ada mahkamah orang awam. Yang ketiga, dia menggubal undang-undang. Yang keempat, dia terima duta daripada negara asing. So negara asing kan nak berdagang dekat negara dia dan sebagainya, dia terima duta. Yang kelima, dia juga adalah orang yang akan mengeluarkan deklarasi peperangan. Contoh kalau dia nak berperang dengan musuh, so dia akan keluarkan deklarasi. Okey. Yang keenam, dia jalinkan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketujuh adalah dia bincangkan hal kewangan dan juga percukaian. So ni agak banyak sebenarnya, nanti awak kena hafal okey, sebab dia agak complicated sikit. Okey, siapa yang boleh menganggotai Dewan Perhimpunan? Okey, siapa yang boleh? Okey, yang boleh menganggotai Dewan Perhimpunan hanyalah warga negara lelaki Athens sahaja. Perempuan tak boleh. Okey, yang boleh hanyalah warga negara lelaki Athens sahaja. Lepas tu dia mesti pegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dia mesti ada jawatan. Okey, tadi kan demokrasi dekat Athens kan, dia pilih kan siapa yang nak terlibat dengan kerajaan. Dia pilih kan. Jadi mereka yang dah terpilih ni, dia mesti pegang jawatan sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 1 tahun. Sebab kalau dia punya penduduk ataupun rakyat tak suka dengan orang yang pegang jawatan tu, dia boleh turunkan dan dia boleh undi untuk gantikan dengan orang lain. Okey. Dan mesti bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam sebulan. Sebulan mesti ada 3 kali bersidang. Okey, dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. So, perhimpunan tersebut semua boleh datang. Dan mereka juga boleh mengemukakan pandangan tentang dasar dan juga pentadbiran. Okey, sebelum mereka datang ni, mereka boleh kemukakanlah pandangan. Okey, nanti mereka akan lantik lah. Tadi kan dia kata dia akan lantik kan siapa yang akan membutai pentadbiran. Dia hanya boleh lantik dari lelaki saja. Okey, lepas tu dia kena pegang jawatan lebih kurang 6 bulan hingga 1 tahun. Okey. So majlis, apa fungsi majlis? Okey, tadi yang saya terangkan tadi adalah Dewan Perhimpunan. Okey, yang saya terangkan tadi yang besar, yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni, Dewan Perhimpunan. So dalam Dewan Perhimpunan ada majlis. Itu maksudnya sekarang yang kita nak pergi pada majlis. So dekat dalam Dewan Perhimpunan ni ada majlis. Okey. Okey, majlis ni apa? Okey, majlis ni adalah jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan tentang pemerintahan dan pentadbiran. Dia dikenali sebagai Majlis 500. Kenapa dia dikenali sebagai Majlis 500? Sebab dia terdiri daripada 500 orang. Okey, dia dikenali juga sebagai Majlis 500 sebab dia terdiri daripada 500 orang. Sebab itu namanya adalah Majlis 500. Okey. Siapa yang boleh menganggotai majlis? Yang boleh menganggotai majlis adalah yang dilantik oleh Dewan Perhimpunan. So tadi dekat Dewan Perhimpunan, diorang dah berhimpun kan? Diorang lantik. Okey, keahlian dia mesti selama 2 tahun. Okey, dia terdiri daripada 500 orang yang dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa ataupun dalam Kamar Yunani dipanggil Prytani, yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Okey, tadi kalau awak tengok keanggotaan negara kota Athens ada 40,000 orang kan? Daripada 40,000 orang itu, yang dipilih hanyalah 500 orang sahaja. Okey, daripada ramai-ramai 40,000 orang tu, yang dipilih hanyalah 500 orang saja. Okey, dan setiap kali ada persidangan, pengerusi akan dipilih lah. Okey, persidangan tersebut. Okey, so apa fungsi majlis? Okey, fungsi majlis adalah, sekejap saya tengok check Google Meet. Ada yang baru masuk. Okey, Mahani, selamat datang, baru masuk. Lambat Bahani masuk ya. Dia nak habis kelas dah ni.
Okey, kita sambung balik semula. Okey, apa fungsi majlis? Fungsi majlis ni adalah dia melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Okey, so apa sahaja yang telah diputuskan dalam Dewan Perhimpunan yang telah dipersetujui tadi, rakyat bagi pandangan, bagi pendapat kan. Okey, so lepas dah setuju, so apa fungsi majlis ni? Dia laksanakan keputusan tersebut. Okey, lepas tu dia juga bertanggungjawab untuk mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. So jabatan-jabatan kerajaan contoh percukaian, mahkamah dan sebagainya, so dia bertanggungjawab untuk teruskan. Dan kuasa majlis ni tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey, walau bagaimanapun majlis ini hanyalah melaksanakan saja. Dia tak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Kuasa Dewan Perhimpunan ni yang memutuskan. Okey, dia memutuskan keputusan. Tapi majlis dia hanya melaksanakan saja. Okey. Okey, yang kedua tadi kita tengok majlis, lepas tu kita ada magistrate, betul? Okey, magistrate ni apa? Betul. Okey. Magistrate ni adalah badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan dan fungsinya sama seperti perkhidmatan awam pada masa kini. Contoh kita ada bersidang dekat parlimen. Kita putuskan dasar. Okey, contoh dasar adalah pendidikan di sepanjang pandemik COVID-19 ni adalah melalui PDPR. Okey, melalui PDPR sehingga nanti diumumkan. Okey, pada bulan Ogos nanti dia akan umumkan bagaimana pula seterusnya. So, dekat sini bila kata dah putuskan pendidikan, so badan yang melaksanakannya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkhidmatan awam yang terlibat dalam keputusan tersebut ataupun dasar tersebut mengatakan bahawa sepanjang pandemik COVID-19 ni pembelajaran pendidikan adalah berdasarkan PDPR di rumah. Okey. So, yang melaksanakannya, badan yang melaksanakannya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. So, siapa dia punya EJK anggota dia adalah cikgu-cikgu lah, guru-guru yang ada dekat Malaysia. So dekat sini magistrate adalah badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan. Okay, fungsinya sama macam perkhidmatan awam pada masa kini. Contoh lagi, kalau pada masa kini kerajaan dah menetapkan bahawa semua rakyat di seluruh negara tidak boleh merentas daerah ataupun negeri. Okay, so siapa yang badan yang akan melaksanakan dasar tersebut? So kita ada pegawai polis, okay, kita ada bahagian pertahanan lah, pegawai polis, lepas tu kita ada tentera yang mengawal kan, dan rela ke dan sebagainya yang telah ditetapkan lah untuk kawal sempadan daerah negeri dan sebagainya. Okay, so kita lihat apa keanggotaan magistrate. Okay, dia dianggotai oleh warga negara Athens. Okay, kalau awak tengok tadi majlis ada 500 orang saja kan, tapi dekat magistrate dia ada 6,000 orang ahli. Okay, dia ada 6,000 orang ahli. 200 hingga 500 orang ni adalah hakim. Hakim yang akan menghakimi kes-kes dan sebagainya lah. Dan dia ada 10 orang general tentera yang merupakan ahli. General tentera ni adalah untuk bahagian keselamatan, bahagian pertahanan. Okay. Dan apa fungsi magistrate ni? Fungsi magistrate ni dia adalah kaki tangan kerajaan lah. Dia adalah kaki tangan kerajaan. Dia melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis. Okay, tadi Dewan Perhimpunan. Okay, Dewan Perhimpunan rakyat bagi pendapat apa semua kan. Okay, lepas tu dah dipilih kan. Dipilih tadi. Lepas tu majlis pula melaksanakan dasar. Okay. So, sama juga ni dia melaksanakan dasar yang diputuskan. Okay, bila majlis dah putuskan, jadi magistrate yang akan laksanakan dasar tersebut. Lepas tu dia juga menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya lah. Macam mana nak beri pendidikan, macam mana nak cukai, lepas tu pertahanan dan sebagainya, contohnya seperti pertahanan dan sebagainya. Okay. Okay, yang ketiga tadi, lepas majlis kita ada magistrate, yang ketiga tadi kita ada juri. Okay, Dewan Perhimpunan tadi kalau awak lihat dia punya struktur ada 3 kan, majlis, magistrate dan juri. Okay, juri ni apa? Juri, nama pun juri. Badan yang bertanggungjawab. Okay, nama pun juri, so dia adalah berkaitan dengan keadilan lah. Dia jadi juri kan, jadi pengadil. Contoh juri lumba lari. So dia jadi pengadil untuk siapa yang menang dalam acara lumba lari tersebut kan. Okay, so dia adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan keadilan. Okay, dia dianggotai oleh 100 hingga 1000 orang berdasarkan tahap serius kes yang dibicarakan.
Juri ni dia jadi pengadil untuk kes-kes yang dibicarakan. Okey. Lepas tu dia diketuai oleh pengerusi. Okey, ada seorang pengerusi lah, ketua juri tu. Dan apa fungsi juri ni? Dia jadi pemutus kepada suatu kes. Dan pesalah ni akan terus merayu kepada warga negara. Dan kuasa pengadilan terletak pada warga negara Athens. Ini maksudnya apa ni, warga negara Athens ni? Okay, kalau kita tengok dekat sini, juri Okey, apa contoh kes-kes yang diselesaikan oleh juri ni? Biasanya kes-kes kecil ni akan diselesaikan di Mahkamah Tempatan dan kes-kes yang besar akan diselesaikan di Mahkamah Athens. So kalau setakat kes kecil-kecil mungkin pencurian roti dan sebagainya tu kan, ataupun kehilangan barang, tu kan itu dekat Mahkamah Tempatan lah. Tapi kalau kes-kes yang menyebabkan yang sangat besar, okey, dia akan diselesaikan di Mahkamah Athens. Okey, pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Warga negara ni siapa? Warga negara ni penduduk dekat Athens lah. Okey, sebab tu masa diorang buat kes ni, membicarakan kes ni, warga negara boleh tengok kes tersebut. Maksudnya mereka boleh lihat lah perbicaraan kes tu berlangsung. Okey, dan dia ada juri lah yang akan menentukan sama ada nak jatuhkan hukuman dan sebagainya. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey, so saya tak boleh pergi. Okey, terima kasih. Saya tak boleh pergi terlalu jauh, terlalu banyak. Okey, sebab nanti saya nak bagi sedikit latihan untuk awak. So, sepatah saya akan pergi pada next class. Okey, jadi semua saya nak rumuskan hari ni. So, hari ni apa yang awak belajar adalah, yang pertama sekali awak belajar tentang polis. Polis ni apa? Negara kota. Ingat polis ni negara kota, bukannya polis yang dekat Malaysia yang ditangkap orang tu, bukan Okey, polis ni maksudnya dalam Tamadun Yunani adalah negara kota. So dalam negara kota ni ada 3 lah negara kota yang terkenal lah. Okey, ada 3, iaitu ada Athens, Sparta dengan Corinth. So hari ni belajar Athens saja. Okey, tak boleh belajar 3 negara kota ni lah sebab terlalu banyak. Okey, Sparta dengan Corinth nanti kita akan belajar di next class lah. So hari ni belajar tentang Athens saja. Okay, so kalau awak tengok dekat Athens, dia punya rakyat dia ada lebih kurang berapa ribu orang? 40,000. Ada lebih kurang 40,000 orang kan? Dan kalau awak tengok dekat dalam negara kota tu, tempat yang paling tinggi sekali tempat apa? Acropolis. Acropolis So dekat Acropolis tu ada apa? Dekat Acropolis tu ada apa? Siapa boleh jawab? Siapa tahu dekat dalam Acropolis tu ada apa? Pasar Awam. Pasar Awam dekat Agora. Ni dekat Acropolis. Acropolis tempat yang paling tinggi dalam negara kota tu ada apa? Siapa nak cuba jawab? Dekat Acropolis tu, dekat kawasan yang paling tinggi sekali tu ada apa? Dia tempat yang paling penting sekali dalam negara kota. Okay, good. Siapa yang jawab tu? Nama siapa? Hello, nama siapa yang jawab tadi tu? Nanti you type dekat mesej ni sebab saya tak boleh nampak. Okay. So dekat dalam Acropolis tu, dia ada bangunan kerajaan dan keagamaan. Lepas tu dia ada istana. Okay, dia ada istana dekat atas situ. Lepas tu dia ada tempat golongan bangsawan tinggal dekat Acropolis tu. Okay, so dia ada rumah ibadat, dia ada bangunan kerajaan. Rumah ibadat ni
Tarani. Okey, Tarani pun lulus. Okey. Sejarah. Okey. So dekat Akropolis ni dia ada istana. Lepas tu dia ada tempat rumah orang golongan bangsawan. Dia ada bangunan kerajaan dan dia ada rumah ibadat lah, rumah ibadat tempat keagamaan. Okey, dekat keliling Akropolis tu, Akropolis tu kan dekat atas gunung kan yang tinggi tu. So dekat keliling dia tu baru ada tempat kawasan penduduk kampung. Okey, penduduk-penduduk ni duduk sekitar Akropolis lah, tak boleh duduk kat Akropolis. Akropolis ni untuk orang-orang tertentu saja. Okey, so dekat keliling daripada tu barulah ada penduduk kampung, okey, penduduk-penduduk. Dan dekat situ ada agora. Agora ni apa? Agora ni adalah kawasan yang sangat lapang. Okey, jadi tempat pertemuan ataupun pusat ekonomi dan dia ada pasar awam kat situ. Orang jual beli dan sebagainya. Okey, dekat luar negara kota, maksudnya dekat luar negara kota tu, dekat luar kawasan tembok tembok negara kota ni sangat tinggi Dekat luar negara kota ni ada orang kampung yang menjalankan aktiviti pertanian dan juga peternakan. Dia di luar negara kota. Okey. So bila mereka bertani, mereka menternak binatang, ada lebihan pertanian dan peternakan tersebut dihantar dekat agora, dekat pasar awam ni untuk diniagakan. Biasa peniaga-peniaga dekat pasar awam ni dia pergi dekat luar kampung, pergi dekat penduduk kat luar kampung tu, dia orang akan beli dah. Dia orang akan ambil hasil-hasil pertanian dengan hasil-hasil peternakan mereka ni, bawa pergi agora ataupun dekat pasar awam untuk diniagakan. Okay, so ini antara ciri-ciri negara polis lah. Okay, lepas tu sistem pemerintahan dekat Athens ni dia ada 5. Okay, dia ada 5. Dia mula dengan monarki. Lepas tu dia berpindah kepada oligarki. Okay, lepas tu oligarki dah tak ada, dia pindah pada aristokrasi. Lepas tu dia pindah pada tyranny. Lepas tu pada demokrasi. Akhir sekali dekat tamadun Yunani ni, dekat Athens ni, dia mengamalkan demokrasi lah. Okay, dan demokrasi dekat Athens ni adalah demokrasi yang pertama dekat dunia. Tu kena tahu demokrasi dekat Athens ni adalah demokrasi yang pertama dekat dunia yang menjadi asas kepada demokrasi pada hari ini. So dia bermula dekat mana? Dekat tamadun Yunani, dekat Athens. Okay. Okay, so dekat demokrasi dekat Athens ni dia ada Dewan Perhimpunan. So Dewan Perhimpunan ni pula ada 3 bahagian. Dia ada majlis, dia ada magistrate dan dia ada juri. Okay, so dia ada 3 ada majlis, magistrate dan juga juri. Okay, so ini adalah fungsi Dewan Perhimpunan tadi. Okay, hanya lelaki saja yang boleh. Okay, untuk menganggotai Dewan Perhimpunan. Okay, lepas tu majlis, dia dilantik oleh Dewan Perhimpunan dan dia ada 500 orang. Okay, lepas tu magistrate, dia ada 6,000 orang ahli. Okay, lepas tu juri ada 100 hingga 1,000 orang. Okay, juri ni fungsi dia apa? Dia jadi pengadil lah. Okay, dia memutus kepada suatu kes. Okay. So belajar hari ni Athens saja, sepatutnya tak boleh masuk. Okay, sebab dia ada panjang. So the next class, after class ni nanti saya akan bagi satu link untuk latihan. Minta awak isi dan jawab. Okay.